Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni aku ada nak bagi tips lah sikit. Okey, 5 tip menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, tip menjadi pelajar yang cemerlang buat semua pelajar, tidak kira pelajar SPM, STPM, STAM, peringkat matrikulasi dan juga dekat U lah. Justru itu tip menjadi pelajar yang cemerlang ini amat berguna untuk semua. Sebenarnya secara zahirnya kecemerlangan itu tidak diukur dari segi kejayaan dalam bidang pendidikan sahaja, malahan kecemerlangan itu diukur dari pelbagai sudut. Justru itu sebagai pendidik anda perlu fahami dahulu maksud cemerlang itu sendiri. 5 tip menjadi pelajar yang cemerlang. Semua orang boleh menjadi pelajar yang cemerlang, tetapi bukan semua boleh menjadi cemerlang dunia dan akhirat. Justru itu, ketahui dahulu tip menjadi pelajar yang cemerlang sebelum anda mengklasifikasikan diri anda sebagai seorang yang cemerlang. Justru itu, anda perlu bijak dalam mengimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu teknik untuk anda mengimbangkan kehidupan dunia dan akhirat adalah tidak meninggalkan solat 5 waktu sehari semalam dan membaca Al-Quran setiap hari. Solat merupakan tiang agama, maka bagi memastikan anda menjadi pelajar yang cemerlang dunia dan akhirat, jangan pernah sesekali anda meninggalkan solat 5 waktu. Setelah anda mampu mengimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, maka anda mampu menjadi pelajar cemerlang dunia dan akhirat. Antara tip menjadi pelajar cemerlang adalah perlu mengulang kaji pelajaran setiap hari. Dalam setiap perbuatan, mengulang kaji pelajaran setiap hari mampu membantu anda untuk sentiasa mengingati dan memahami setiap subjek yang anda pelajari. Justru itu, sangat disarankan untuk anda mengulang kaji pelajaran yang anda pelajari setiap hari. Elakkan diri daripada terlalu stres setelah mengulang kaji pelajaran tersebut. Sekiranya terlalu penat dan berasa stres atau bosan setelah mengulang kaji pelajaran, anda boleh mengikuti cara ini untuk memastikan pelajar sentiasa bertenaga untuk belajar. Cara kekal bertenaga ketika belajar adalah seperti rehat setiap 15 minit setelah 1 jam selesai mengulang kaji pelajaran. Pilih mata pelajaran yang diminati dahulu untuk mengulang kaji pelajaran dan diikuti dengan mata pelajaran yang kurang diminati. Gunakan map atau melukis ketika mengulang kaji pelajaran. Sentiasa ada pen yang berwarna-warni untuk menarik minat untuk dipelajari sesuatu yang sukar untuk difahami. Yang kedua, rancang masa anda. Dalam setiap satu perbuatan, perancangan itu sangat penting. Maka rancang masa dengan betul bagi mengelakkan anda daripada stres dalam pengurusan masa. Justru itu, rancang masa dengan betul bagi memastikan anda mempunyai cukup masa untuk mempelajari sesuatu subjek yang anda kehendaki. Contoh rancang masa belajar adalah seperti berikut. Pagi, belajar subjek yang melibatkan pembacaan seperti sejarah. Petang, belajar subjek yang melibatkan sains. Malam, belajar subjek yang melibatkan pengiraan, contohnya matematik. Okey, maklumat lanjut pasal tu kita ini adalah salah satu contoh cara untuk pelajar merancang masa untuk mengulang kaji setiap subjek yang ada. Ianya bagi memastikan anda mempunyai masa yang cukup untuk mengulang kaji pelajaran. Pemilihan masa dan tempat yang sesuai juga untuk belajar juga penting.
Hal ini bagi memastikan anda mendapat keselesaan semasa belajar. Justru itu, anda perlu ketahui tempat belajar yang sesuai untuk anda belajar. Elakkan tempat bising yang ketika belajar, kerana kawasan yang bising boleh menyebabkan hilang fokus ketika belajar. Justru itu, masa dan tempat yang sesuai untuk belajar amatlah penting. Yang keempat, tips yang keempat, menghormati guru yang mengajar anda. Salah satu kepentingan ketika belajar adalah menghormati guru. Menghormati guru yang mengajar anda, kerana mereka merupakan pendidik yang memberi ilmu kepada kita. Guru merupakan seorang yang membakar diri untuk memberikan ilmu kepada pelajar. Maka anda wajib menghormati guru yang mengajar kita daripada tidak tahu apa-apa kepada seorang yang bijak pandai. Maka hormatilah mereka seperti ibu bapa kita. Tidur pada waktu awal. Tidur pada awal waktu dapat membantu pelajar fokus pada sebelah pagi. Maka sangat disarankan pelajar untuk tidur pada awal waktu agar mendapat rehat yang mencukupi. Sangat penting untuk mengekalkan stamina dan fokus pada keesokan harinya. Selain daripada membantu untuk kekal fokus dan mendapat stamina yang mencukupi, tidur pada awal waktu juga membantu pelajar bangun di awal pagi, kerana pembelajaran pada awal pagi lebih memudahkan pelajar mengingati apa yang dipelajari. Pada masa yang sama, tidur pada awal waktu juga memudahkan pelajar bangun untuk tunaikan solat sunat dan tahajud. Diharapkan dengan segala perkongsian ini mampu membantu anda untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Diharap menjadi pelajar yang cemerlang ini dapat membantu anda menjadi seorang pelajar yang cemerlang dunia dan juga akhirat. Selanjutnya aku nak bercerita sikit pasal ciri-ciri orang yang berjaya. Bukan senang untuk senang dan bukan susah untuk susah. Frasa yang sangat mudah dan ringkas namun memberikan makna yang besar. Untuk berjaya tiada jalan singkat dan mudah, namun ia tidak mustahil jika cara yang betul diguna pakai. Jika anda lihat ciri-ciri, perwatakan, personaliti dan kualiti yang ada pada orang-orang yang berjaya, pasti anda akan sedar akan persamaan pada mereka. Tabiat dan usaha yang dilakukan dalam kehidupan seharian mereka adalah sama dan memberikan hasil yang sama, iaitu berjaya. Kami ingin mengajak para pembaca untuk berkongsi tentang ciri-ciri mereka yang berjaya. Yang pertama adalah mengambil peluang yang ada. Rasa takut yang ada dalam diri mampu melumpuhkan seseorang dan membuatkan mereka tidak bertindak. Rasa takut ini selalunya adalah lebih berbahaya dan teruk berbanding kegagalan itu sendiri. Contohnya, risiko yang paling besar adalah tidak mengambil sebarang risiko. Dalam dunia yang berubah dengan begitu pantas ini, satu-satunya strategi yang dijamin untuk gagal adalah tidak mengambil risiko. Yang kedua, ciri yang kedua adalah bertanggungjawab ke atas hidup sendiri. Apabila berlaku sesuatu yang tak diingini dan kita menyalahkan orang lain, kita sebenarnya menafikan kuasa dan hak diri kita untuk mengawal
dan menentukan masa depan kita. Mengawal hidup sendiri adalah syarat permulaan kepada apa-apa tahap pencapaian dalam hidup. Terima tanggungjawab ke atas hidup anda. Ketahui bahawa anda lah yang akan menentukan ke mana arah hidup anda, dan sama ada berjaya atau gagal. Tiada orang lain dapat menentukannya melainkan diri anda. Ciri yang ketiga, mengejar minat dan impian. Rasa seronok dan gembira adalah satu emosi yang kuat, yang mana kita boleh memanfaatkannya dalam mencapai kehidupan yang kita impikan. Apabila kita berjaya dengan melakukan apa yang kita suka, ia lebih mudah untuk kita berikan sepenuh tenaga kepadanya. Seorang usahawan dan pelabur dengan kekayaan sebanyak 46 juta juga memberi nasihat, carilah sesuatu yang anda suka lakukan. Jika anda tidak membuat keuntungan sekalipun, sekurang-kurangnya anda suka untuk bekerja. Ciri yang keempat, tumpukan pada matlamat spesifik. Dalam hidup kita harus mempunyai satu sasaran yang jelas, dan ia mestilah sesuatu yang munasabah untuk dicapai. Jika anda mempunyai matlamat yang berliku-liku atau bervariasi, ia mampu mengalihkan fokus dan tenaga kita. Tetapi jika anda menumpukan minda terhadap satu matlamat mutlak, ia akan membantu anda dalam mengumpulkan segala usaha hanya kepada satu arah yang akhirnya memberikan kebarangkalian yang lebih tinggi untuk berjaya. Seperti kata legenda bola keranjang, fokus seperti laser, walaupun kecil tetapi tepat, bukannya seperti lampu suluh, besar tapi tersebar tak tepat. Ciri yang kelima adalah berusaha melampaui had diri. Dalam memupuk sesuatu kejayaan, anda seharusnya tidak menetapkan had kepada apa yang anda boleh dan tidak boleh lakukan, serta perlu menghapuskan tabiat dan kepercayaan yang boleh mensabotase diri anda. Kita harus berhadapan dan bergerak melampaui rasa takut, keraguan dan ketidakyakinan untuk meneruskan aspirasi. Pengasas kumpulan dia kata, saya rasa apa sahaja yang anda lakukan dalam hidup anda, cuba sedaya upaya melepasi had diri anda. Ciri nombor 6, sentiasa memperbaiki diri. Dalam diri yang berjaya, orang yang berjaya, mereka sentiasa mempunyai niat dan cara dalam mencari jalan untuk memperbaiki diri sendiri. Mereka memahami bahawa kejayaan bukanlah satu destinasi tetapi satu perjalanan. Oleh itu, seseorang itu tidak seharusnya berhenti memperbaiki diri walaupun sudah kelihatan seperti berjaya. Empire yang pernah berjaya telah gagal disebabkan oleh faktor ini. Ramai yang mencapai tahap kejayaan tertentu dan menjadi terlalu selesa. Ada contoh terbaik yang anda boleh lihat. Contohnya macam Nokia, yang mana dahulunya adalah syarikat pengeluar telefon yang paling berjaya.
kini tenggelam kerana tidak memperbaiki sistem mereka mengikut peredaran zaman. Yang ketujuh, sentiasa membantu orang lain. Selain menumpukan terhadap keperluan diri sendiri, orang yang berjaya juga menggunakan masa dalam mencari penyelesaian untuk orang lain. Mereka berasa seronok dan gembira kerana berkhidmat untuk orang lain, menggunakan kepakaran yang dimiliki, dan kekayaan biasanya adalah hasil sampingan dalam interaksi mereka. Kejayaan bukanlah mengenai berapa banyak wang yang anda perolehi. Ia mengenai perubahan yang anda lakukan dalam kehidupan orang lain. Ciri yang ke-8, melabur dalam usaha orang lain. Orang yang berjaya seronok dalam memotivasikan dan memperkasakan orang lain. Golongan ini mendapati kepuasan dalam melaburkan sumber dan mengajar lebih ramai orang dalam merealisasikan orang lain. Golongan ini mendapati kepuasan dalam menceburkan diri dalam kejayaan orang lain. Orang yang berjaya mempunyai tanggungjawab sosial dalam memastikan dunia menjadi lebih baik, bukan hanya mengambil keuntungan daripadanya sahaja. Seterusnya, ciri yang ke-9, bersyukur dengan nikmat pemberian. Dan orang yang berjaya memahami konsep dan kuasa yang datang daripada rasa syukur. Ia membantu kita lebih fokus kepada perkara positif, meningkatkan keupayaan dalam menerima dan mengakui kelimpahan rezeki yang dikurniakan. Dalam menzahirkan rasa syukur, ia bukanlah dilakukan semata-mata dengan mengucapkan perkataan syukur, tetapi dengan perbuatan. Begitulah apa yang dikatakan oleh manusia paling berjaya di atas bumi ini, iaitu Nabi Muhammad SAW dalam sabda baginda, barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan sesama Muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi keaibannya, kejelekannya di hari kiamat. Untuk menjadi orang yang berjaya dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang mustahil bagi sesiapa sahaja. Ini kerana setiap orang itu mempunyai peluang untuk mencapai kejayaan dalam hidup mereka. Ianya bergantung kepada individu itu sendiri yang menentukan bagaimana cara hidup mereka, sama ada untuk menjadi orang yang berjaya ataupun tidak. Sejak dari kecil, seseorang itu telah diajar bagaimana untuk berjaya di sekolah dengan mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran, berjaya masuk ke universiti, berjaya mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, dan banyak lagi. Antara ciri-ciri insan yang berjaya dalam hidup adalah berilmu dan cintakan ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu akan sentiasa dipandang mulia oleh orang lain.
kerana ketinggian ilmu yang dimilikinya. Dengan ilmu, seseorang itu akan berjaya di dunia dan akhirat. Ciri-ciri individu yang berjaya, mereka sangat cintakan ilmu pengetahuan. Kerana mereka tahu dengan memiliki ilmu, hidup mereka lebih berjaya. Cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan banyak membaca, kerana membaca ilmu pengetahuan seseorang itu semakin bertambah. Lepas tu, yakin dengan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing dalam diri mereka. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa yakin yang kita juga hebat seperti orang lain. Jika orang lain boleh berjaya, mengapa tidak kita? Semuanya berkenaan tentang keyakinan yang ada dalam diri kita. Jika kita tidak yakin dengan diri kita sendiri, kita mungkin tidak akan dapat mengecapi kejayaan seperti yang kita impikan. Lepas tu, sentiasa berusaha dan tidak berputus asa. Kejayaan seseorang itu bergantung kepada sejauh mana usaha yang mereka lakukan. Jika anda telah pun berusaha, tetapi kejayaan yang anda inginkan tidak seperti yang anda harapkan, maka anda jangan lekas putus asa. Orang yang mudah berputus asa tidak akan ke mana-mana. Anda kena percaya, walaupun anda telah banyak berusaha, tetapi semuanya Allah yang menentukannya. Lepas tu, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah anda berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai impian yang anda impikan, selepas itu anda haruslah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kita sebagai manusia biasa hanya mampu merancang, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan segala yang anda usahakan itu. Anda telah pun berusaha setakat mana kemampuan anda. Dengan bertawakal bermakna anda yakin Allah yang akan memberikan kejayaan kepada hamba yang diinginkannya. Syukur atas segala nikmatnya. Setelah kejayaan yang anda inginkan telah menjadi kenyataan, maka sebagai seorang hamba hendaklah anda bersyukur kepadanya. Ini kerana sebagai tanda terima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan membantu orang lain juga menunjukkan tanda syukur atas kejayaan yang anda miliki. Lepas tu, ciri yang seterusnya adalah beriman dan bertakwa. Orang yang berjaya akan selalu berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kita tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan kejayaan bagi seorang hamba semasa hidup di dunia dan juga di akhirat. Keimanan dan ketakwaan adalah dengan menjaga segala amal ibadat seperti solat, kerana solat adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda juga perlulah sentiasa berdoa supaya diberikan kejayaan dan kesejahteraan dalam hidup ini. Semua orang inginkan kejayaan dalam apa sahaja perkara yang dilakukan, kerana ianya menjadi impian setiap orang. Tiada siapa yang ingin berada dalam kehidupan yang susah, kecewa, derita dan sebagainya. Sudah tentu anda selalu ingin hidup bahagia dan berjaya seperti orang lain juga. Tapi ingatlah, dalam kita mengejar kejayaan hidup di dunia ini, tapi janganlah sampai lupakan kejayaan kita itu untuk hari akhirat juga. Sebab di akhirat sana adalah kekal, di dunia adalah sementara. Sama-sama kita berusaha untuk mengecapi apa sahaja yang kita inginkan dan selamat beramal. Lepas tu, ramai yang ingin berjaya. Kalau kita tanya anda yang ada di sekeliling kita,
Siapa yang tak nak berjaya? Tak ada orang yang kata tak nak. Semua orang impikan kejayaan. Bukannya susah. Kita kena ada ciri-ciri orang berjaya untuk kita jadikan contoh. Bersama ini, saya terangkan 7 ciri-ciri tersebut untuk pengetahuan anda. Ciri yang pertama adalah semakin dicabar, semakin kuat kita. Maksudnya di sini, apabila anda berusaha untuk memajukan diri tapi dipandang rendah oleh orang lain, mereka sering memperkecilkan kebolehan anda. Mereka mengatakan yang anda tidak mampu untuk melakukannya. Anda jangan jadikan itu alasan untuk tidak berusaha. Anda harus menjadikan perkara ini sebagai pembakar semangat dan penuh keyakinan dalam mencapai cita-cita anda. Anda kena buktikan pada mereka yang memandang rendah pada anda yang anda mampu untuk melakukannya dan pasti berjaya. Yang kedua, sentiasa mencari peluang. Jika anda ingin berjaya, anda hendaklah sentiasa mencari peluang yang ada. Contohnya begini, anda berada di satu tempat atau negara yang semua rakyatnya tidak memakai selipar. Bagi anda yang negatif, pasti anda tidak akan menjual selipar di negara tersebut sebab dah tentu dia orang tak akan beli. Tapi bagi anda yang positif, anda nampak inilah satu peluang yang tak boleh diabaikan. Anda akan menjual selipar dan akan mengajak rakyat tersebut cara-cara menggunakan selipar dan menerangkan sebab-sebab mengapa mereka perlu memakainya. Inilah yang dikatakan sentiasa mencari peluang dan nampak peluang yang ada. Lepas tu seterusnya, sentiasa berusaha. Dalam hal ini, anda kenalah sentiasa berusaha dan terus berusaha sehingga mencapai kejayaan. Ciri orang yang berjaya ialah tidak pernah mengenal puas dengan kejayaan yang mereka capai. Mereka akan berusaha lagi, terus berusaha untuk kejayaan yang lain. Untuk berjaya, anda kena ada sikap seperti ini. Tidak kenal erti penat dan tidak pernah mengaku kalah. Lepas tu, tidak menyalahkan keadaan. Dalam mengejar cita-cita atau mencapai kejayaan, kegagalan adalah lumrah. Kegagalan adalah lumrah. Anda kena ingat yang ini adalah dugaan Tuhan pada anda. Anda harus menerima setiap kegagalan dengan hati yang terbuka dan belajar dari kegagalan tersebut. Sentiasa berfikiran positif dalam menghadapi segala dugaan. Berani mengaku salah atau berani menghadapi kegagalan dan bangkit menghadapi segala kegagalan adalah satu sikap yang baik untuk anda jika inginkan kejayaan. Sentiasa memperbaiki diri. Seperti yang dibincangkan tadi, jadikan kegagalan itu sebagai pembakar semangat. Pembakar semangat untuk mencapai kejayaan. Jika sentiasa mengkaji kelemahan yang ada dan berusaha untuk memperbaikinya. Jika kita gagal, renung diri kita dan tanya di mana silapnya. Inilah salah satu cara untuk kita maju dan berjaya. Yang seterusnya, menilai dulu apa kata orang. Dalam kita berusaha mengejar cita-cita, pasti ramai yang akan berkata tentang diri kita dan usaha anda. Jadi jangan anda menolak mentah-mentah setiap apa yang dikatakan oleh mereka. Anda harus meneliti setiap kata-kata mereka kerana mereka mungkin ada baiknya. Kata-kata orang yang iri hati atau cemburu dengan usaha anda mungkin dapat membantu anda memperbaiki diri dan menjadikan kata-kata mereka sebagai panduan dalam mencapai kejayaan.
Lepas tu ciri yang seterusnya adalah bangun apabila jatuh. Inilah perkara yang paling penting dalam anda mengejar cita-cita. Tidak kenal putus asa dan tidak takut dengan kegagalan. Anda harus bangkit dari kegagalan dan menempuhinya dengan penuh kekuatan. Simpan dalam diri anda yang anda pasti akan berjaya suatu hari nanti. Kegagalan ini adalah bukti yang anda telah berusaha untuk mencapai kejayaan. Belajar dari kesilapan seperti yang saya pernah kata pada entry yang lepas, tidak ada di dunia ini ialah universiti berpengalaman. Maksudnya pengalaman itu perlu dialami sendiri, dikutip sendiri. Jadi lebih baik anda lakukan sesuatu daripada anda tidak melakukan apa-apa. Lepas tu macam kita yang nak berjaya perlu mengikuti orang-orang yang berjaya sebagai mentor. Orang yang berjaya dia mempunyai impian. Bila bercakap pasal impian, semua orang mesti ada impian hidup. So impian tak ada limitation. Apapun korang boleh impikan. So why not simpan impian? Benda tu free sahaja, tak perlu bayar pun. Kita perlu ada big why yang tinggi. Sebab kita nak terus melangkah maju ke hadapan. Semua orang patut ada impian sendiri. Impian itu haruslah jelas. Macam contoh, kalau nak kereta, kena usaha untuk beli kereta. Kereta tu pula warna apa, mesti benda tu jelas. Warna apa, nombor pelit apa, kena tepat, baru boleh sasar, insya-Allah. Lagi satu, macam contoh rumah. Orang yang ada impian, dia akan lebih suka duduk di rumah sendiri berbanding sewa. Dia akan usaha macam mana sekalipun untuk beli rumah tersebut. Belajar berani menulis impian walaupun rasa mustahil untuk dicapai. Namun dengan ilmu, usaha dan bimbingan mentor yang betul, ia mampu dicapai supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Beliau yang berkongsi kejayaan berkata, dia belajar tulis impian sewaktu seminar. Saya tulis pada 1 kad 2020 nak capai jualan 1.2 juta pertama pada Jun 2020. Nak beli kereta Honda CR-V, nak beli rumah, nak beri duit kepada mak bapak serta beberapa impian lain. Dipendekkan cerita, berkat belajar dan dari bimbingan Dr. Azizan pada 2020, saya berjaya mencapai jualan 1.2 juta seperti tercatat pada kad impian. Malah pada tahun berikutnya hasil jualan meningkat kepada 3.4 juta. Itu adalah
dia punya struggle daripada orang-orang yang berjaya. Lepas tu saya nak share lah sikit pasal kata-kata semangat untuk berjaya. Tiba-tiba terasa hilang semangat, seperti apa yang diimpikan tak akan menjadi kenyataan, usah gundah gelana, melayan rasa yang tak menentu. Anda perlu kata-kata semangat untuk berjaya. Kata-kata semangat untuk diri sendiri supaya kembali bersemangat untuk mengejar impian. Untuk itu, kali ini saya akan berkongsikan kata-kata semangat untuk berjaya. Harapan saya semoga anda tidak membaca tidak putus asa untuk mencapai kejayaan. Kerana orang berjaya ketika ini juga pernah melalui kegagalan. Anda mungkin perlukan kata-kata semangat. Yang pertama sekali, usaha, doa dan tawakal, kejayaan pasti milik kita. Kegagalan bukan bererti pengakhiran hidup, tapi permulaan satu kejayaan yang besar. Fokus mengejar impian, bukan mengenang kegagalan yang lalu. Aku pandai, aku rajin, aku boleh. You can do it. Sebutlah nama sendiri. Jangan mengalah, perjalanan masih panjang, perjuangan belum selesai. Usaha dan terus usaha tanpa mengenal putus asa. Kesusahan mengajar kita untuk bersyukur. Kesenangan mengajar kita untuk memberi. Tiada yang mustahil, hanya usaha penentu kejayaan. Gapailah impian selagi masih bernyawa. Berimpian tidak salah, berundur tanda kalah. Usah salahkan nasib andai diri tidak mahu berubah. Jalan terus, Allah ada bersama kita. Impian menjadi nyata dengan usaha yang setimpal. Yakinlah Allah bantu mereka yang berusaha. Jangan dihirau orang mengata, kelak buktikan kejayaan kita. Penat, susah hanya sementara, bakal berbayar dengan kejayaan. Nak berjaya, lakukan yang terbaik. Sentiasa mempunyai rancangan dan impian dalam hidup. Usah gentar, kejayaan semakin dekat. Untuk berjaya perlukan pengorbanan. Berkorban susah sekarang untuk kesenangan masa depan. Orang malas, orang yang rugi. Orang rajin, orang yang berjaya. Sebab tu kalau nak berjaya kena rajin. Tak boleh ada perasaan malas. Orang malas hanya akan rugi. Tiada lagi perkataan malas dalam hidup. Yang ada hanya usaha. Siapa pun kita dulu, kita layak untuk berjaya. Sentiasa bertenaga untuk mencapai impian. Kejayaan dan kesenangan tidak akan datang bergolek. Jadikan kegagalan dulu sebagai batu loncatan untuk menempa kejayaan. Jangan diulang silap yang sama. Nanti merana akhirnya. Hidup sentiasa diuji. Kita perlu kuat untuk berjaya. Yakin boleh, fikirkan berjaya. Kejayaan milik kita. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukannya. Impian besar menjadi pembakar semangat untuk berjaya. Tiada sebab untuk gagal jika ada rancangan yang jelas. Diri kita adalah apa yang kita fikirkan. Capai matlamat yang dengan tekad dan jalan yang betul dan diberkati. Anda adalah
luar biasa hebat. Usah diragui kehebatan diri. Nanti kegagalan yang menanti. Sentiasa fokus untuk mencapai matlamat hidup. Buang anasa dalam diri. Dekatkan diri kepada pencipta. Kitalah wira yang akan mencipta ke sejarah sendiri. Jadikan kritikan sebagai pembakar semangat. Gagal sekali bukan berarti gagal untuk selamanya. Sentiasa berfikir positif dan elakkan berfikir perkara negatif. Mengeluh dan meratap tidak memberi kebaikan kepada diri. Hidup kitalah yang menentukan arah tujunya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jangan berhenti menuntut ilmu. Kejayaan pasti ada untuk orang yang berilmu. Kejarlah dunia dan akhirat bersama-sama. Lagi banyak anda berkongsi, lagi banyak yang anda akan dapat. Orang yang lemah sukar untuk bertemu kejayaan. Sebab tu kita kena kuat. Jangan lemah-lemah. Mohon doa kepada Allah di saat hati rasa gundah. Berdoalah semoga sentiasa dipermudahkan urusan. Bersusah-susah sekarang, bersenang-senang kemudian. Jangan fikir kegagalan, tapi fikir kejayaan. Tiada siapa yang tahu masa depan berjaya atau gagal. Anda penentunya. Jangan berhenti berusaha kerana kejayaan pasti akan tiba. Teruskan berjuang, anda pasti akan menang. Kejayaan akan terasa senang apabila telah berjaya. Lakukan sesuatu dengan keikhlasan, pasti terasa manisnya. Usaha kita hari ini akan nampak hasilnya di kemudian hari. Anda diuji kerana anda hebat. Teruskan berusaha dan berdoa. Hidup pasti berubah. Yakin diri boleh lakukan. Anda istimewa, anda hebat. Awan mendung pasti akan berlalu. Segalanya pasti akan berubah. Hanya dengan adanya ilmu mampu mengubah kehidupan anda. Di saat terasa segala usaha tak membuahkan hasil, yakinlah masanya pasti akan tiba. Dengan ilmu dan cara yang betul. Niatkan kejayaan untuk membantu orang lain, ibu bapa, keluarga dan orang yang memerlukan. InsyaAllah jalannya mudah. Raikan setiap kejayaan kecil untuk meraih kejayaan yang lebih besar. Di setiap perjalanan pasti berliku. Disediakan perisai untuk menghadapi ujian. Menangislah dan bangkit semula setelah anda rasa tenang. Menangislah dan bangkit semula. Di saat hati rasa sengsara, berehat seketika, tenangkan diri, kemudian bangkit dan atur semula strategi. Tetapkan azam dan cara untuk mencapainya. Bulatkan tekad, kuatkan semangat. Anda pasti boleh berjaya. Biarpun lambat, asalkan berjaya. Pastikan berjaya. Kenali potensi diri anda dan gunakan ia untuk berjaya. Sentiasa bersungguh dalam melakukan kerja. Kesenangan diperoleh selepas kesusahan lagi bermakna dari kesenangan tanpa usaha.
Jangan sentiasa mengharapkan bantuan. Andalah yang perlu bantu diri sendiri. Hentikan alasan, mulakan tindakan. Tanpa tindakan, belajarlah sebanyak mana, hidup anda tidak akan berubah. Manfaatkan kekuatan diri yang ada untuk keluar dari kesusahan. Keluar dari comfort zone, anda tentu akan berjaya. Manfaatkan setiap masa yang ada dengan melakukan perkara yang mendatangkan hasil. Jangan dilupakan amalan akhirat dalam mengejar kemewahan dunia. Bertenang, tarik nafas dan lepaskan sekali segala kekusutan. Sentiasa sabar dan gembira dalam menuju kejayaan. Percaya anda boleh berjaya. Jalan terus. Usah cemburu dengan kejayaan orang lain. Jadikan ianya sebagai inspirasi dan yakin masa anda akan tiba. Buang ketakutan dengan percaya akan berjaya. Anda pasti boleh. Positif. Tawakal kepada Allah. Hidup akan tenang dan aman. Jangan biarkan rasa kecewa dan putus asa menghantui diri. Yakinlah pasti ada sinar selepas kecewa. Setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Usah berputus asa dan berprasangka buruk. Percaya Allah menyayangi kita dan akan memakbulkan doa orang yang berusaha. Kejayaan akan membezakan orang yang bertindak dan atau yang tidak berbuat apa-apa. Kemiskinan bukan penghalang untuk berjaya. Ia adalah kekuatan untuk anda. Usah biarkan kata-kata negatif menghalangi kejayaan. Jadikan ia pembakar semangat. Semoga kejayaan yang dikecapi dapat memberikan pengajaran yang baik dalam hidup anda. Motivasi adalah satu resepi untuk berjaya. Kunci kejayaan, matlamat dan impian semua orang. Begitupun menurut pelabur. Ramai antara kita hanya menulis sahaja impian, kemudian bersemangat sekejap untuk beberapa hari dan jam, kemudian hilang motivasinya. Terus lupa apa nak buat untuk capai impian itu. Antara 5 tip motivasi adalah kita perlu kenali potensi diri. Dalam setiap usaha yang kita lakukan, pastikan kita sedar yang kita juga berpotensi untuk mencapai matlamat dalam diri kita. Sebagai contoh, ahli sukan yang bermain badminton, mula-mula agak sukar, tetapi bila lama kelamaan mereka dah menjadi pakar dalam bidang tersebut. Bagaimanapun, sekiranya kita mempunyai bakat membaiki kereta dan motosikal, kita boleh membuka bengkel kereta atau motosikal kita sendiri dan belajar dari mereka yang telah berjaya untuk lebih mengenali potensi diri kita ini. Lepas tu berkeinginan kuat. Motivasi yang kuat boleh hasil daripada keinginan kita yang kuat dan luar biasa. Apabila kita berfikiran bahawa keinginan kita yang pudar, cuba lihat kembali impian dan matlamat kita yang kita impikan sebelum ini.
Ia bakal menyegarkan kembali keinginan dan terus menuju ke destinasi kejayaan yang diimpikan. Tahu arah tujuan. Tiada lagi kata-kata semangat yang dapat membantu kita jika tidak tahu tujuan kita melakukan sesuatu usaha. Kita kena tahu dan kenali tujuan kita dengan jelas dan tetapkan sasaran kita. Bila ada tujuan yang jelas, boleh menjadikan sumber inspirasi terbaik dan sebagai perangsang kehidupan kesulitan di kemudian hari. Ia juga membantu kita melakukan sesuatu yang dipandang mustahil bagi golongan manusia yang normal. Bila kita fikir kita telah tiada semangat untuk meneruskan perjuangan, cuba renung kembali tujuan kita mula-mula dan insya-Allah motivasi diri akan kembali dengan serta-merta. Berani menempuh cabaran. Kebanyakan orang gagal pada peringkat ini. Setelah menempuh beberapa cabaran, mereka akan berhenti mengejar kejayaan. Meskipun sering diketengahkan oleh pakar motivasi bahawa kita perlu berani menempuh cabaran sebagai bayaran sebuah kejayaan. Ramai yang terkandas di sini. Jika berhadapan dalam situasi yang sukar, fokuskan pemikiran kita untuk meneruskan langkah ke hadapan. Jangan berfikir bagaimana untuk menyelesaikan percubaan atau berapa banyak lagi cabaran yang akan ditempuhi, tetapi hanya fokus untuk mengambil langkah yang seterusnya. Hapus kisah silam. Mahu atau tidak, kita kekal bermotivasi. Kita perlu padamkan kisah silam kita yang pernah kita lalui dahulu. Pemusnah motivasi paling bahaya adalah kisah silam kita sendiri. Ia boleh menjadi beban bahu yang berat untuk kita memikulnya. Bagaimanapun, ia adalah sesuatu yang boleh kita tinggalkan. Kita mungkin pernah mengecewakan orang lain suatu ketika dahulu, tetapi itu kisah dulu dan kita tidak boleh ubah apa-apa pada hakikatnya. Apa yang kita harus lakukan adalah padamkan kisah silam kita dan lakukan permulaan yang baru. Jadikan kesilapan dahulu sebagai tauladan dan tidak kira seteruk mana masa silam kita, masih ada masa depan yang cerah menanti kita jika kita berani meneruskan perjalanan. Terdapat pelbagai cabaran yang boleh melemahkan motivasi seseorang untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Namun, pasti ada faktor-faktor lain yang boleh menaikkan balik semangat dan motivasi diri kita. Apa yang penting kita perlu fahami cara kekalkan motivasi diri sedalam-dalamnya dan mula mempraktikkan sebaik mungkin. Orang yang berjaya adalah orang yang sentiasa berimpian. Tapi impian tersebut tidak akan dicapai melalui apabila telah berjaya mendisiplinkan dirinya dengan mengamalkan ciri-ciri orang yang berjaya. Kejayaan bakal dikecapi hasil daripada nilai-nilai murni yang menjadi hiasan diri, sama ada dari segi jasmani maupun rohani. Ciri-ciri orang yang tidak berjaya: kerap tengok TV, hari-hari tengok TV, suka membawang, takut pada perubahan, berfikir negatif, malas untuk nak cari ilmu,
tak belajar daripada kesilapan. Tidak ada matlamat yang tetap, sentiasa simpan dendam, kerap putus asa, suka cakap buruk pasal orang lain, tak ada bajet yang tetap dan sikap belanja boros. Manakala orang yang berjaya pula kerap membaca buku, selalu akan memberi idea, terima segala perubahan, berfikir positif, rajin cari ilmu, belajar dari kesilapan. Ada matlamat dan akan selalu fikir cara nak berjaya. Pemaaf, pantang berundur, tak mudah putus asa, sentiasa puji orang lain. Ada bajet sendiri dan akan selalu berjimat. Kalau nak berjaya, kena ikut orang, kata-kata orang yang berjaya. Impian ada banyak, sangat-sangat banyak. Contoh impian yang saya boleh bagi tahu, bawa mak dan ayah pergi ke Mekah untuk tunaikan haji. Ada orang ada rumah sendiri tanpa hutang, income bulanan 100,000 sebulan, ada sport car Lamborghini Aventador, ada motor besar, bantu saudara mara, jiran-jiran yang miskin dan susah, nak isteri berhenti kerja dan bayar gaji isteri setiap bulan, bebas hutang pada umur 40 tahun, ada butik sendiri pada umur 35 tahun, ada restoran sendiri, ada kedai dobi sendiri, menjadi seorang jutawan, ada syarikat besar antarabangsa sendiri, ada 20,000 staf sebelum bersara, ada syarikat produksi sendiri, ada syarikat properti sendiri, ada wisma sendiri, ada banglo 4 tingkat. Bagi mak dan ayah 10,000 sebulan, bantu bagi modal kepada orang susah yang nak mula bisnes, bantu naikkan ekonomi orang Melayu, bina masjid atas nama sendiri, bina mall atas nama sendiri, ada ladang lembu sendiri, ada tanah untuk tanam getah 20 hektar, ada ladang kelapa sawit 100 hektar, ada rumah sewa 100 biji, ada homestay di setiap negeri, ada spa sendiri, ada kedai kereta sendiri, ada kedai jual motosikal, ada jual kereta, ada anak ramai yang sihat, bijak dengan kata, soleh dan solehah, ada yayasan beasiswa untuk bantu pelajar susah, ada nama jalan sendiri, ada penjawat terbang, ada kereta kebal, ada helikopter, ada properti dekat luar negara, ada pondok untuk anak-anak tahfiz, bantu meraihkan anak-anak yatim pada setiap bulan, bantu ibu-ibu tunggal, jadi seorang hartawan yang disegani macam ni. Ada arena sport, ada kelab golf, ada resort, mempunyai keluarga bahagia, sakinah dan mawadah, pergi melancong ke seluruh dunia, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ingin menjadi anak yang soleh, tidak lupa diri bila berjaya, dijauhkan dari bala Allah, dijauhkan dari maksiat dan dosa, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Bersedekah setiap hari, mempunyai hotel 6 bintang, dipermudahkan segala urusan hidup, diberikan nikmat kesihatan yang baik, bertemu dengan 7 keajaiban dunia, menjejakkan kaki ke bulan, menghafal 30 juzuk Al-Quran, buat rumah banglo untuk orang tua, naik belok udara di Kapadosia, Turki,
dapat menjejakkan kaki ke Paris, mempunyai tailor untuk buat baju sendiri, berjaya untuk mendapatkan syurga Allah, ingin menjadi orang terkenal di seluruh dunia, ingin memanjat tembok besar China, ingin mempunyai ladang ternakan kuda, mempunyai kapal selam, ada kolam renang kat rumah, ada lift, ingin bertemu dengan pemain bola sepak terkenal, ingin mencuba payung terjun, ingin mempunyai teknologi canggih yang manggih, ingin ada lagu sendiri yang boleh ingat sampai bila-bila, ingin menguasai semua bahasa di dunia, ingin mengembirakan hati kedua ibu bapa setiap hari, mempunyai emas dan berlian yang banyak, mempunyai pulau sendiri, mempunyai stesen TV dan radio sendiri, mempunyai seni mempertahankan diri paling kebal, mempunyai ICT sendiri, ada menara seperti KLCC milik syarikat, ada tugu peringatan sendiri, ingin bertemu dengan ulama-ulama besar, ada hotel sendiri di Mekah, ada kapal terbang sendiri, nak bawa 50 orang setahun ke Mekah, membayar doktor personal yang buat orang tua, ingin mendaki gunung Everest, belajar naik kuda, belajar memanah, menghabiskan masa tua belajar kita tak lama, ingin merasa semua makanan halal dari seluruh dunia, ingin berjihad di jalan Allah, ingin menulis buku sendiri, ingin mempunyai ladang anggur dan apple, ingin membina empire sendiri di atas bukit seperti Genting Highland, berjaya dalam semua bidang yang diceburi, ingin masuk syurga. Kebanyakan orang memang pernah mempunyai impian untuk menjadi bos atau usahawan. Bagaimanapun impian itu cepat lesat apabila berhadapan dengan realiti kehidupan. Ada orang menceburi sesuatu usaha tetapi gagal lantaran menyimpulkan bahawa mereka tidak keupayaan menjadi usahawan. Saya masih ingat usaha bisnes rasmi saya yang pertama semasa di universiti didorong inspirasi daripada Michael Dell. Saya dan beberapa orang rakan memulakan sebuah syarikat yang memasang siap komputer untuk dijual semula kepada pelajar lain. Apabila syarikat kami mula berkembang, kami memutuskan untuk menjalankan usaha itu secara profesional dan membeli inventory untuk mengurangkan masa menunggu bagi pelanggan. Tambahan pula, ia lebih menjimatkan jika dibeli dalam bentuk borong. Tetapi hukum Murphy mengenakan kami teknologi baru muncul dan kami terperangkap dalam sejumlah besar barang teknologi lama yang tidak laku lagi. Kami kecewa dan putus asa. Kumpulan usahawan kecil kami dibubarkan dan kami mula mengambil pekerjaan sebenar. Tetapi keinginan untuk membuat sesuatu yang lain daripada yang lain dan mengubah dunia tetap membara dalam hati saya. Jadi saya terus mencuba dengan pelbagai usaha kecil, mengalami kegagalan tetapi terus belajar daripada kegagalan hinggalah berjaya. Ada mitos yang mengatakan bahawa usahawan mempunyai ciri-ciri istimewa yang membezakan mereka dengan orang lain atau mempunyai kaedah rahsia untuk kejayaan. Tiada seorang usahawan pun yang mempunyai formula rahsia. Keusahawanan bukan mudah tetapi ia boleh dipelajari dan harus diajarkan kepada semua. Berdasarkan penyelidikan kami ke atas 500 orang usahawan, kami mendapati ada 4 bidang persamaan dalam kalangan mereka yang berjaya. Penguasaan peribadi. Kunci kepada penguasaan peribadi ialah kesedaran diri. Usahawan-usahawan terbaik sedar akan kekuatan diri dan berusaha memanfaatkannya. Macam Walt Disney begitu gairah dengan melukis kartun sehingga beliau mencipta usaha niaga yang mengoptimalkan kekuatannya. Di samping mengenali diri,
Usahawan terbaik juga belajar sejak awal lagi tentang cara bisnes. Penguasaan bisnes ialah kebolehan untuk berfikir secara strategik, memahami industri, pola-pola baru dan perubahan serta inovasi dalam bidang-bidang baru. Penguasaan bisnes juga adalah usaha membangunkan visi dengan kebarangkalian yang luar biasa. Penguasaan keusahawanan ialah kemahiran teknikal yang diperlukan mengeluarkan produk, memberi perkhidmatan. Setiap usahawan yang berjaya perlu pada suatu masa dahulu adalah seorang amatur. Seperti bab kata pepatah, ada 3 jenis orang di dunia ini: mereka yang membuat sesuatu perkara berlaku, mereka yang melihat perkara berlaku, dan mereka yang langsung tidak tahu apa yang berlaku. Tidak terlambat sekali untuk belajar dan menjadi orang yang membuat sesuatu yang perkara berlaku di dunia. Ya, anda boleh bermimpi. Okey, itu saya rasa itu saja konten saya pada hari ini. Jangan lupa like, share dan juga subscribe untuk konten yang lebih baik untuk akan datang, insya-Allah.